iaitu gugusan bintang yang berusia 12.5 bilion tahun, lebih tua daripada matahari. 200 juta gugusan bintang dalam Bima Sakti. Ini gambaran yang dapat dicerap oleh teleskop NASA. Ya. Bayangkan di mana agaknya keberadaan kita. Tak boleh kita nyatakan. Ya. Baik. Saya dapat satu formula untuk sama-sama kita memahami. Saya tak mau bicarakan, tidak berhajat untuk bicarakan Isra' dan Mi'raj. Tetapi saya ingin bicarakan dari angle yang lain, dari sudut yang lain, karakter-karakter yang terlibat selepas daripada Isra' dan Mi'raj itu. Dan kita bawakan perkaitan untuk muhasabah pada suasana kehidupan kita hari ini. Selama ini, saya telah menjelaskan bahawa perkataan ataupun kalimah Subhana di awal ayat yang pertama suratul Isra' memberi indikasi bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumumkan peristiwa ini dalam kekuasaannya. Justru menoktahkan segala keupayaan makhluk untuk bergerak dalam dayanya. Tetapi ada sudut pandang yang lain daripada perkataan Subhana ini. Subhana membawa maksud Maha Suci Allah, satu lafaz yang menzahirkan ketakjuban, keajaiban, keterujaan apabila menyaksikan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Baik, perkataan Subhana ini walaupun telah menutup ruang untuk manusia atau makhluk menyatakan logika peristiwa ini dari sudut keupayaan makhluk. Namun begitu, ia dapat dihargai melalui satu proses yang datang secara melengkapi, iaitu apabila kita dapat merujuk ayat yang ke-91 surah Ali Imran, surah Ali Imran, di mana dua proses ini perlu saling melengkapi untuk melafazkan kalimah Maha Suci Tuhan itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Dan bukan hanya berzikir, tetapi berzikir itu disusuli dengan proses berfikir. Merenung. Merenung kepada apa? Iaitu fi khalqis samawati wal ard. Pada apa yang telah diciptakan Allah, yang terdapat di langit dan di bumi. Cuba lihat perkataan as-samawat. Perkataan plural yang memberikan gambaran bahawa langit itu mempunyai lapisannya seperti mana dalam Mi'raj. As-samawat juga perkataan plural itu mengandungi makna langit yang tidak bertepian, terlalu luas sehingga digambarkan dengan perkataan plural. Maka proses zikir yang menghidupkan hati dan proses fikir yang menghidupkan akal.
melihat kepada alam semesta yang disediakan Allah ini, yang dijadikan Allah ini, mampu membawa kita kepada satu kalimah, iaitu Subhanak. Di hujung ayat ini. Subhanaka faqina azabannar. Walaupun tidak ada upaya untuk kita menghitung perjalanan Isra' dan Mi'raj ini dari sudut keupayaan kudrat makhluk, tetapi kita mampu menghargai dengan mengucapkan Maha Suci Allah apabila kita memerhati dan kita mengingati Allah daripada apa yang kita perhatikan itu. Ini proses yang sangat-sangat bernilai untuk kita fahami bahawa apa yang diaturkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah sia-sia, tetapi mengandungi pelajaran yang cukup luas. Baik. Persoalan yang ingin saya bangkitkan pada pagi ini, mudah-mudahan membuka minda dan kesedaran kita semua. Surah At-Taqwa ni dah ditubuhkan ataupun dah didirikan selama berapa tahun? 10 tahun ada? Lebih. Berapa tahun, Tuan Haji Basri? Jumaat 2018. Itu official lah. Baik, sejak Jumaat 2018 tu sehingga hari ini, dah beberapa kali kita menganjurkan Isra' dan Mi'raj. Ceramah Isra' dan Mi'raj. Persoalannya, siapakah penganjur ceramah Isra' Mi'raj yang pertama di dunia? Muslimat ada jawapan? Ibu-ibu belakang sana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Jiwan ada jawapan? Jabatan Agama Islam Selangor? Saya tunjukkan kepada muslimin dan muslimat sekalian, inilah penganjur pertama kepada ceramah Isra' Mi'raj di dunia. Siapa? Abu Jahal. Jangan main-main tau. Abu Jahal. Baik. Ni dia punya IC dia. Ya, kita panggil bitaqah syakhsiyah. Mamlakatus Saudiyah. Masa ni Saud belum ada lagi. Ya. Baik. Soalan saya yang kedua. Adakah kita benar-benar mengenali Abu Jahal? Apakah perbezaan Abu Jahal dengan Abu Lahab? Adakah Abu Jahal tu Abu Lahab? Abu Lahab tu Abu Jahal? Ya. Ini saya nyatakan sebentar tadi. Saya nak bincangkan karakter yang terlibat selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Dan saya bawakan berkaitan dengan kehidupan semasa kita pada hari ini. Baik. Telah saya nyatakan sebentar tadi bahawa penganjur ceramah Isra' Mi'raj yang pertama adalah Abu Jahal. Manakala penganjur sambutan Maulidur Rasul yang pertama di dunia adalah Abu Lahab. Siapalah kita dalam martabat keilmuan kita yang cuba mempolemikkan kedua-dua peristiwa besar ini. Sedangkan ia sendiri telah dianjurkan oleh kelompok elit dalam masyarakat jahiliyah. Belum pernah dalam sejarah Nabi SAW diberikan slot live. Melainkan Abu Jahal lah yang membuka pintu kebenaran itu di hadapan penduduk Makkah. Buat kali pertamanya. Baik.
Untuk menjawab persoalan siapakah Abu Jahal. Handsome Abu Jahal? Lahir pada tahun 570 Masihi. Rasulullah SAW lahir pada tahun 571 Masihi. Jadi Abu Jahal ni senior dengan Nabi SAW setahun je. Abu Jahal wafat pada tahun 624 Masihi di Mekah Al-Mukarramah. Nama dalam pengenalan pendaftaran negara Abu Jahal namanya Amru bin Hisham Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ni, yang sebelah kanan atas tu. Ni nama dalam pengenalan. Tapi nama panggilan Abu Jahal adalah bukan Abu Jahal. Abul Hakam, iaitu Father of Wisdom. Macam mana boleh datang Abu Jahal ni? Berbeza sangat makna daripada bapa yang kebijaksanaan. Kenapa? Okey, baik. Abu Jahal ni sudah pun menjadi ahli. Ini di bahagian barat, arah barat depan Masjidil Haram. Ya. Ini lokasi yang pernah menempatkan Darun Nadwah. Tahu Darun Nadwah? Parliament of Quraisy. Parlimen di zaman ni dekat sini. Abu Jahal bukan sahaja member of parliament, tetapi Abu Jahal adalah ahli parlimen yang sangat vokal dan dominan apabila memberikan sesuatu usul. Ya? Maka apa yang saya sebutkan di peringkat awal ini sudah jelas bahawa Abu Jahal itu adalah, saya mohon izin political enemy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebut lama dah nama Abu Jahal kan? Abu Jahal adalah musuh politik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Makhzumi ini salah satu keturunan Arab di Mekah yang begitu masyhur pada kedudukan bangsawan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, iaitu Bani Hashim yang juga keturunan bangsawan. Baik. Bagaimana Abu Jahal ni boleh mendapat gelaran Abu Jahal? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 sehingga penghujung suratul A'la. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Baik. Yang menarik dalam ayat ini, pernyataan kalla innal insana la yatgha, individu yang melakukan perbuatan atau rencana yang melampaui batas. Dan jumhur mufassir merujuk ayat ini kepada Abu Jahal. Baik. Mengapa Abu Jahal ini melakukan perbuatan yang melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna.
Ini kunci dia. Oleh kerana Abu Jahal ni dalam kalangan bangsawan, dia mempunyai harta, maka banyak catatan yang menjelaskan bahawa Abu Jahal menjadi funder kepada segala kerosakan di Mekah. Termasuklah peranan untuk membunuh karakter sesiapa sahaja yang tidak disukai oleh Abu Jahal. Dan perkataan daripada Abul Hakam, panggilan yang masyhur dalam kalangan penduduk Makkah, khususnya golongan elit, akhirnya bertukar menjadi Abu Jahal, adalah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kerana satu perbuatan Abu Jahal yang tidak dapat diterima oleh kewarasan akal dan keinsanan, iaitu apabila suku Al-Makhzumi memiliki hamba dalam kalangan keluarga Yasir, yang isterinya bernama Sumayyah, yang Hijaz buat lagu tu. Justru demi memaksa keluarga Yasir ini untuk menghina Rasulullah SAW, kesemua dalam kalangan ahli keluarga ini enggan menghina dan menyatakan penentangan terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya satu pembunuhan yang begitu tragis ke atas Sumayyah apabila Abu Jahal menghunuskan tombak pada bahagian kehormatan Sumayyah sehingga mencurah-curah darah yang tidak berhenti. Melihat kepada peristiwa ini, Rasulullah SAW menyatakan bahawa sedangkan engkau telah digelar sebagai bapa kebijaksanaan, tetapi atas perilaku Abu Jahal yang menunjukkan dia lebih hina daripada sifat kebinatangan, maka layak disebut dengan bapa kebodohan. Saya mohon maaf. Ini perbuatan Abu Jahal yang paling kemuncak sehingga Abu Jahal itu tidak dapat diiktiraf sebagai Abul Hakam. Berubah daripada gelaran seorang yang bijaksana kepada seorang yang sangat dungu. Yang kedua, Abu Jahal mempunyai satu tabiat yang pelik tapi benar, iaitu Abu Jahal adalah individu yang berstatus kaki intip. Baik sikitlah perkataan tu. Ada perkataan lain yang lebih ekstrim lagi daripada kaki intip tu yang seerti dengan dia lah. Tuan-tuan tahulah kaki apa kan. Ini tapak asal rumah Rasulullah SAW yang hidup bersama dengan Sayyidatina Khadijah selama 28 tahun. Okey, lihat Kalau tengoklah kesan runtuhan rumah ni, ya, Tuan Haji Basri, rumah Rasulullah SAW di Mekah ni, rumah apa Tuan Haji Basri? Rumah banglo. Tengok tangga tu. Rumah banglo ni. Layout ni banglo. Ni rumah Nabi bersama dengan Khadijah. Hartawan yang dikenali mewarisi kekayaan keluarganya. Rasulullah SAW pernah hidup dalam suasana yang cukup baik. Namun rumah yang sebesar ini, seluas ini, Abu Jahal yang berstatus kaki intip ni sentiasa mengintip dan mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW pada setiap malam, iaitu pada waktu dini hari ketika Rasulullah SAW sedang bertahajud. Baik, mengapa Abu Jahal sentiasa mengintip untuk mendengar wahyu daripada langit?
Baik, jawapannya sangat-sangat jelas kerana selama ini Rasulullah SAW telah membawa satu jenama yang cukup-cukup dipercayai, iaitu Al-Amin. Sejak daripada tahun 588 Masihi, di saat usia Nabi SAW 18 tahun. Mendapat gelaran Al-Amin ini adalah setelah mana menjalankan perniagaan Khadijah yang pertama dan pulang membawa untung yang cukup besar. Ketika ini, gelaran Al-Amin ini belum berlaku lagi perletakan semula Hajarul Aswad. Belum. Bermakna daripada usia Rasulullah SAW 18 tahun sehingga Rasulullah SAW ditabalkan menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Berapa tahun penduduk Mekah telah menggelar Nabi dengan Al-Amin? 40 tolak 18 berapa? Berapa? 22. 22 tahun. Gelaran Al-Amin ini turut diterima oleh Abu Jahal. Tetapi apabila Rasulullah SAW menjadi Rasul saja, gelaran Al-Amin ini terus gelap dalam keyakinan Abu Jahal. Kerana pada mulanya Rasulullah SAW diberi gelaran Al-Amin kerana tidak ada kepentingan kepimpinan. Hanya individu yang dipercayai dalam masyarakat. Tambahan pula Rasulullah SAW daripada Bani Hashim, keturunan yang dimuliakan. Tetapi apabila usia Nabi 40 tahun, Rasulullah SAW menjadi Rasul, ketika ini Abu Jahal dah tak boleh tahan lagi. Dia kata, keturunan pun mulia dalam kalangan bangsawan, bahkan Bani Hashim antara yang termulia dalam kalangan kabilah-kabilah Arab di zaman itu. Sekarang ni dah masuk 40 tahun, nak pegang tampuk kepimpinan pula. Mana boleh jadi, semua nak tapau. Abu Jahal dah tak boleh tahan. Jadi, ketika inilah, ya, Abu Jahal benar-benar menzahirkan wataknya setelah mana Rasulullah SAW pulang daripada Isra' dan Mi'raj di bumi Al-Aqsa, dan apabila bertemu dengan Abu Jahal, yang ketika itu Abu Jahal sudah pun sentiasa menjadi individu yang bertanya kepada Rasulullah SAW setiap hari, apa berita baru hari ini? Sebab Abu Jahal ni nak tahu apa wahyu yang turun. Ada tak wahyu yang mengancam kedudukan Abu Jahal ni sebagai golongan elit di Mekah ketika itu. Sampailah ketika pagi bertemu dengan Rasulullah SAW balik daripada Isra' Mi'raj ni, ketika inilah Abu Jahal benar-benar dihidangkan dengan modal utama untuk membunuh kepercayaan atas karakter Al-Amin yang sudah bertahun-tahun lamanya diterima oleh penduduk Mekah. Ini sangat menarik apa yang direncanakan oleh Abu Jahal. Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya. Okey, tadi saya tanya apa beza Abu Jahal dengan Abu Lahab kan? Abu Lahab ni bapa saudara Nabi SAW. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib namanya. Nama dia pun nama berhala dah. Hamba kepada Uzza. Bukan calang orang tau. Nama boleh nisbah kepada nama berhala. Abu Lahab ni. Tapi bin Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi SAW. Jadi yang selama hari ni kita sebut Abu Lahab kan.
Bila orang makan gelojoh sangat kita panggil pelahap kan. Tapi itu bukan Abu Lahab. Lahab dalam makna yang sebenar merujuk kepada wajah Abu Lahab ni. Abu Lahab ni wajahnya putih kemerah-merahan yang sekali tengok ini memang suci lah wajah dia. Ya? Sekali tengok tak nampak penentangannya. Makna seorang yang sangat sangat indah pada wajahnya. Bila sebut Abu Lahab ni, kalau hari ni kita ambil gambar kan, kan ada kamera kan, lepas tu ada software, ada apps yang lain kan. Daripada muka jadi muka yang wajah yang asal boleh jadi cantik lah, jadi flawless lah kan. Itu Abu Lahab tu. Lahab tu maknanya sesuatu yang sangat berseri. Itu makna Abu Lahab sebenarnya. Jadi berbeza dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni bapa kepada kebodohan kerana perbuatannya itu. Baik. Jadi dalam proses Abu Jahal, tu saya tanya tadi, Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kadang-kadang kita sebut pun kita tertukar. Baik. Ini mihrab rumah Nabi SAW yang tinggal bersama Khadijah. Mana rumah Nabi sendiri ada mihrab. Ni, mihrab lama ni. Pada runtuhan. Ya, tempat Nabi SAW bersolat. Jadi satu malam, Nabi SAW tahajud dan Nabi tahu ada orang mengintip. Dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW batuk sekuat-kuatnya. Jadi ketika itu bertempiaranlah Abu Jahal kerana dia mengendap untuk mendengar wahyu yang dibaca oleh Nabi SAW. Rupa-rupanya ketika dia bertempiaran lagi tu, dia bertembung dengan kaki intip lain. Ada 2-3 orang lagi. Termasuklah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pernah ada tangkap seorang sahabat yang awal beriman. Dia ikatnya, dia berikan pilihan. Kalau kau nak bebas, kau tolong berpaling daripada ajaran Muhammad. Kata lelaki ini, seandainya satu duri yang ingin ditusuk ataupun yang akan tertusuk ke dalam kulit ataupun jasad Nabi SAW, akulah yang akan menggantikan tusukan itu. Kata lelaki ini. Barulah Abu Sufyan ketika itu menyatakan bahawa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ahadin ashabi Muhammadin. Ini kata Abu Sufyan. Aku tak pernah jumpa mana-mana followers yang begitu sayang kepada idola dia melainkan pengikut yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan akhirnya beriman. Dalam pertembungan malam itu, Abu Sufyan bertembung dengan Abu Jahal. Dia kata, lah, kau pun sama juga. Aku ingat aku seorang. Kau pun sama juga mitip. Lihat. Bukan sahaja Al-Amin itu telah dibawa sebagai satu jenama yang dipercayai oleh Ahlul Makkah selama 22 tahun. Tetapi dengan kepercayaan itu, Abu Jahal tak cukup bertanya dengan Nabi SAW, hari ni berita apa? Any update? Tapi malam hari dia masih mengintip, dia masih mengintai. Ada lagi tak yang Muhammad tak cerita pada aku? Itu Abu Jahal. Walaupun dia telah mendengar wahyu, tetapi dia masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, ya. Sehinggalah pagi berlakunya kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik. Bila kita sebut tadi, Abu Jahal lah orang pertama yang menghimpunkan penduduk Mekah untuk mendengar cerita Isra dan Mi'raj dengan tujuan untuk membunuh kepercayaan penduduk Makkah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah SAW diberikan peluang untuk cerita, untuk sampaikan peristiwa yang dilalui pada malam yang baru berlalu tadi, ramai dalam kalangan penduduk Mekah yang sudah mula ragu-ragu dan ada yang kata bahawa Muhammad ni dah kena bawa pergi klinik.
Sebab tak masuk akal. Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baik. Berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada penduduk Mekah itu satu produk yang baru? Rasulullah SAW memperkenalkan Islam kepada penduduk Mekah selama 10 tahun. Bermula daripada usia 40 tahun, tahun kenabian, sehingga tahun Isra' dan Mi'raj. 10 tahun memperkenalkan produk yang baru, new produk. Itu Islam. Berbeza dengan amalan datuk nenek moyang mereka. Baru minggu lepas kan, anak muda Melayu kita Khairul Amin jual sambal dalam 3 minit, jualan mencecah 80,000 unit dengan harga RM14.90 sebotol. Maka mencecah 1.2 juta, hampir 1.2. 1.1 plus. Dalam masa 3 minit. Dan kita melihat angka itu satu kebanggaan. Tetapi tahukah kita berapa lama value of investment yang dilakukan oleh Khairul Amin ni? R&D dia berapa tahun? Berapa lama persiapan dia? Apa konsistensi yang dilakukan oleh beliau? Sehingga jenama itu dipercayai. Sebab itu dalam perniagaan ni, produk ni nombor 2. Nombor 1, trust. Dalam perniagaan, dalam bisnes, nombor 1 sekali, bukan produk. Walaupun yang dijual tu produk. Nombor 1 adalah kepercayaan. Bila percaya, walaupun tak sedap, orang beli. Sebab percaya pada tuan punya produk satu. Yang kedua, walaupun mungkin tak suka tuan produk, tapi produknya sedap pula. Sebab percaya pada produk tu. Jadi, cabaran 10 tahun Rasulullah SAW memperkenalkan new produk tadi, Islam tadi, tidak diterima. Hanya sebahagian kecil saja yang menerima. Tetapi tempohnya 10 tahun, Rasulullah SAW tak pernah berputus asa. Sehingga kemuncak sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, setelah Nabi keluar daripada Taif, dengan linangan air mata dan linangan darah dalam kasut Nabi SAW. Nabi masih berdakwah kepada 26 kabilah dalam tempoh 12 hari. Salah satu daripadanya adalah kabilah Bani Amir, Bani Muharib dan Bani Qais. Bani Qais ni, dia punya figura dalam kelompok Bani Qais ni namanya Bajrah. Rasulullah SAW naik unta, jumpa Bajrah ni, bagi tahu nak jumpa ketua Bajrah ni. Bajrah ni ambil tongkat, pukul kaki unta Nabi SAW, unta dengan Nabi SAW jatuh atas pasir. Nabi bangun, Nabi sebak, Nabi menangis, Nabi balik. Nabi jumpa dengan Bani Amir. Nabi jumpa dengan Bani Amir, Nabi nyatakan bahawa aku nak jumpa dengan ketua kabilah. Bani Amir kata apa? Okey, nak jumpa ketua kami, boleh? Kita wrestling dulu. Ni dalam riwayat. Bergusti dengan Nabi SAW, bertumbuk. Seorang demi seorang bodyguard kepada Bani Amir ni jatuh di atas padang pasir, ditumbangkan oleh Rasulullah SAW. Bila dah sudah tumbang semua, mereka bangun, mereka kata apa? Muhammad, kau baliklah. Ketua kami outstation. Bagaimana perasaan Rasulullah SAW ketika itu? Ni badan sakit ni. Dia kata ketua dia, tak ada. Satu bani lagi, bila menyebut sahaja untuk bertemu dengan ketua mereka, turut mendapat nasib yang sama seperti dihalau keluar daripada Taif, iaitu dengan balingan batu. Ini kemuncak bebanan yang ditanggung oleh Rasulullah SAW, dan berakhirnya dakwah yang tidak berhasil itu, produk baru yang tidak diterima itu, Rasulullah SAW di Isra' Mi'raj. 10 tahun.
Kalau kita lah, ni produk kita, kita promosi supaya orang beli, berapa kali kita boleh sebut dan kita boleh promosikan produk kita ni kepada orang walaupun orang dah tak berminat nak beli? Lebih 10 kali? Saya tak yakin. Saya rasa 5 kali pun kalau kita boleh buat, itu memang kita hebat. Orang dah kata saya tak minat. Belilah Tuhan. Saya tak minat. Saya tak nak. Saya dah ada. Belilah Tuhan. Kena halau pun datang balik. 10 tahun. Namun dalam tempoh 10 tahun yang Nabi berjaya dalam dakwah sir dan jahar ni, sembunyi dan terbuka ni, hanya menghimpunkan sebahagian kecil saja yang telah beriman. Sebahagian kecil ini lebih daripada separuh, kata Aisyah radhiyallahu anha, fartaddan nas. Murtad pada pagi itu. Murtad. Ya. Jadi bila kita lihat, ya, perhimpunan yang direncanakan oleh Abu Jahal untuk penduduk Mekah mendengar cerita Isra' dan Mi'raj ni. Dan sebenarnya sasaran Abu Jahal bukan penduduk Mekah. Sasaran Abu Jahal adalah ketua kabilah. Bila ketua kabilah ni dah ragu-ragu pada Nabi SAW, maka berjayalah misi pertama. Dan bila kita sebut ketua kabilah ni, kita tak begitu rasa sangat. Tapi sebenarnya ketua kabilah adalah ketua bahagian. Kalau kita terjemah dalam siasah semasa kita, saya tak nak sebut lah, saya sebut perkataan bahasa Arab tu. Lebih tenang sikit lah jiwa. Siasah tu, perkataan bahasa Arab lah. Sebenarnya Abu Jahal nak convince ketua-ketua bahagian ketika tu, supaya bila dah dengar cerita Isra' Mi'raj, mereka mengusulkan undi tidak jaya. Abu Jahal dah buat dulu. Saya bila susun mak ni, saya ketawa tau. Saya fikir balik, patut tak saya cerita benda ni. Tapi inilah watak yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj. Kita selalu hanya mendengar peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Tetapi kita tidak memperhalusi watak-watak yang terlibat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Lihat betapa liciknya, betapa smartnya Abu Jahal ni. Baik, bila Abu Jahal dah cerita di hadapan, bila Abu Jahal dah mula meragukan, ya, cerita Isra' Mi'raj yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga hadirin yang ada ketika ini semuanya bertepuk tangan mengatakan bahawa Muhammad ni gila. Mana tak masuk akal? Tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Ya. Ada satu bisikan kepada Abu Jahal, kalau kita benar-benar nak runtuhkan kepercayaan kepada Muhammad ini, ada satu misi yang lebih heavy lagi, lebih berat lagi, lebih mencabar lagi, iaitu kita kena convince inner circle Muhammad. Siapa inner circle Nabi SAW? Sayyidina Abu Bakar. Baik, akhirnya mereka pun bawalah, ya, Abu Jahal bawalah ni crowd yang ada pada pagi ni pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Jahal pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj inilah Sayyidina Abu Bakar itu telah digelar sebagai As-Siddiq, dan sebutan ini sangat harum sepanjang zaman. Baik. Saya nak habis dah ni. Ni lokasi dalam bulatan ni yang dikatakan, ya. Ini tapak rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Saya nak tanyalah.
Kalau kita lah jadi Sayyidina Abu Bakar, bila tengok Abu Jahal datang pagi tu, bawa semua penduduk yang sempat berkumpul dalam kalangan musyrikin dan muslimin. Apa dalam fikiran Abu Bakar? Kalau kita lah jadi Sayyidina Abu Bakar, kita fikir apa? Yang pertama, kita mesti terkejut. Sebab biasa yang datang ziarah rumah Abu Bakar adalah orang muslimin, yang minoriti tadi. Tetapi pada pagi ini Abu Jahal sudah bawa muslimin dan musyrikin. Abu Bakar radhiyallahu an masih bersangka baik pada Abu Jahal. Ini mungkin muafakat setempat antara musyrikin dan muslimin untuk menyatu padukan di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Abu Bakar dah fikir ini satu muafakat untuk terima ajaran Nabi SAW. Tetapi meleset sangkaan Abu Bakar itu. Sebab bila Abu Jahal buka mulut saja, Abu Jahal sudah mula bertanya mengenai keyakinan Abu Bakar yang tidak hadir mendengar cerita Isra' dan Mi'raj. Jawapan biasa yang kita sebut bahawa Abu Bakar mengatakan bahawa seandainya perjalanan itu lebih jauh sekalipun, aku telah beriman. Tetapi sebelum pernyataan itu, ada argumentasi di antara Abu Bakar dan Abu Jahal. Baik. Argumentasinya adalah, yang pertama, Abu Bakar bertanya kepada Abu Jahal, berapa lama kau telah terima gelaran Al-Amin ini? Sebutan dan panggilan Al-Amin ini selari dengan karakter Muhammad ini, berapa tahun kau dah percaya? Abu Jahal kata 22 tahun. Abu Bakar tanya, what's problem? Apa masalah kau pagi ni? Sebelum Abu Bakar jawab tadi, kalau kau ceritakan lebih jauh daripada itu pun aku beriman. Tapi ada argumentasi sebelum pernyataan itu. Bila Abu Bakar bertanya kepada Abu Jahal, apa masalah kau? Kau sendiri yang telah percaya Muhammad dalam gelaran Al-Amin, sehingga usia 35 tahun Muhammad SAW dipilih untuk menjadi perantara yang mengadili setiap kaum yang memegang bucu-bucu kain untuk mengangkat semula Hajar Al-Aswad. Bila Rasulullah SAW masuk saja melalui pintu pada pagi itu, musyrikin Quraisy sudah pun menyebut, inilah Al-Amin, dialah yang paling layak untuk menentukan atau menghakimi kita mengembalikan semula Hajarul Aswad. Itu pun cadangan daripada orang paling senior dalam kalangan Bani Syaibah, pemegang kunci Kaabah tu sampai hari ini, keturunan Arab daripada kalangan Bani Syaibah. Usia Bani Syaibah, individu dalam Bani Syaibah yang mencadangkan untuk Nabi SAW ini untuk mengambil ataupun memilih individu pertama yang masuk daripada pintu Masjid Haram pada pagi itu, ketika itu usia individu tersebut dah 120 tahun. Paling senior. Dia kata siapa yang masuk melalui pintu ni pada pagi ni, awal pagi, dialah orang yang paling layak untuk kita terima pandangannya. Ternyata bila masuk saja bayangan Nabi SAW tu, mereka telah menyebut Huwa Al-Amin. Dialah yang amanah. Abu Jahal sudah terima Al-Amin ini selama 22 tahun. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, daripada Abu Bakar kepada Abu Jahal. Bukankah kau selama ni telah terkantoi sebagai kaki intip, yang kau bukan sahaja bertanya mengenai wahyu yang turun pada setiap hari, tapi kau cuba mendengar tambahan wahyu tersebut pada malam hari. Bermakna kau percaya pada wahyu yang turun daripada langit. Betul tak? Tanya Abu Bakar kepada Abu Jahal. Abu Jahal tak boleh jawab. Abu Bakar tanya lagi, so what's problem? Apa masalah kau? Abu Jahal tak boleh jawab. Barulah Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahawa selama ini kau telah menerima dan mendengar wahyu yang diturunkan daripada langit. Pada pagi ini kau mendengar cerita Muhammad naik ke langit. Kau tak percaya.
semua hadirin yang ada pada pagi itu balik meninggalkan Abu Jahal. Lihat. Watak Abu Bakar yang counter semula watak Abu Jahal. Tetapi sayang, watak Abu Bakar dalam suasana hari ini sudah tidak ada. Yang ada bukan Abu Bakar tetapi kaki bakar. Ini realiti yang berlaku, ya, sehingga kita perlu renungkan watak yang terlibat, ya, sehingga Rasulullah SAW itu tetap dibenarkan sekalipun telah mula ada keraguan dan dalam kalangan penduduk Mekah telah pun berpaling kepada keimanan. Baik, kesimpulannya. Saya dengar Ustaz Zarifi cerita tentang solat, ya. Dah lama dah catatan ni. Dan dicatatkan oleh NASA sendiri. Ya? Misteri azan in the space. Pernah dengar kan? Pelik tak? Ni yang saya tunjuk tadi kan? Ni ada penemuan terbaru tau. Satu planet yang ditemui, diameter dan juga keadaan fizikalnya seperti bumi. Ni. Jelang kiamat kita, ya. Banyak petanda. Jadi sebab itu saya nyatakan di awal tadi, prinsip kita adalah allazina yazkurunallah, kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, barulah muncul daripada jiwa kita yang tulus, iaitu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Hanya dengan menyaksikan fenomena ini, walaupun tidak ada hitungan yang kita mampu ukur pada keupayaan makhluk, tetapi ia benar berlaku. Cuba lihat ini. Ini pun kita tidak dapat define di mana kedudukan bumi. Bagaimana boleh cerita bahawa azan sampai ke ruang angkasa ni? Masuk akal? Tak masuk akal. Tetapi ia telah dinyatakan oleh NASA sendiri. Saya simpulkan, mendengar azan di bulan memang satu misteri, satu keajaiban. Tetapi lebih ajaib kalau mendengar azan di bumi tetapi tidak hadir. Ini lebih ajaib daripada mendengar azan di bulan. Jadi mudah-mudahan mendapat sesuatu pada pagi ini, watak yang terlibat dalam suasana kehidupan kita pada hari ini, di antara yang mengimbangi kebaikan dan keburukan, walaupun dakwah Nabi SAW itu berbeza secara lokaliti. Nabi-Nabi lain, semua lokalitinya telah dikhususkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah sampai tak Malaysia? Tak pernah sampai. Tapi ada riwayat kata Nabi SAW pernah sampai ke Gunung Jerai kan? Itu saya tak tahulah. Rasulullah SAW tak pernah sampai ke Malaysia. Tetapi ajaran Rasulullah SAW itu telah sampai ke Malaysia. Bermakna ketika Nabi SAW mengimamkan para Nabi dan Rasul sebelum dimi'rajkan di Al-Aqsa, ini sebagai simbolik serahan kuasa bahawa Nabi SAW bukan untuk bangsa Arab tetapi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.